dan selamat sejahtera. Okey, saya Nurul Asmida binti Mustafa. Dan saya Siti Naimah binti Malik. Dan sahabat saya Zuraini binti Abdul Syahir daripada Kolej Komuniti Pekan. Okey, kami akan membentangkan berkenaan kajian kami iaitu faktor-faktor pelaksanaan solat fardu pelajar Kolej Komuniti Pekan. Okey, untuk pengenalan, seperti yang kita tahu, solat adalah tiang agama. Bagi umat Islam, sesiapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama dalam dirinya, dan sesiapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama dalam dirinya. Ibadah solat merupakan satu rantaian ibadah bagi mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi penyertaan masalah untuk kajian kami, apa yang kami dapati, 80% daripada rakyat Malaysia tidak menyempurnakan solat fardu. Mengikut kajian Datuk Dr. Fadilah Kamsah pada tahun 2008. Sikap tidak sensitif dan tidak merasa bersalah apabila meninggalkan solat dengan sengaja. Seterusnya, untuk objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan solat fardu di kalangan pelajar. Bagi kepentingan untuk kajian ini ialah kita dapat mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi pelajar dalam melaksanakan solat. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia ikut trend. Kadang-kadang dia rasa nak solat ikut kawan, ataupun dia malu, ataupun dia sebenarnya dia nak solat tapi dia tak ada kekuatan, tak ada sokongan daripada orang sekeliling. Yang kedua ialah mengambil langkah-langkah bagi menambah baik pelaksanaan solat fardu di kalangan pelajar. Kajian untuk kajian untuk literature review yang kami telah buat, kajian-kajian yang sebelum ni, daripada seorang yang bernama Nur Dalilah Zakaria pada tahun 2012, dia telah membuat kajian yang bertajuk hubungan antara tahap pelaksanaan solat fardu dengan konflik rumah tangga. So dapatan kajiannya 80% pasangan suami isteri tidak menunaikan solat secara konsisten. Data ni diambil daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, hasil daripada sesi kaunseling di unit runding cara keluarga URK di Jawi. Kebanyakannya pasangan tidak menunaikan solat secara konsisten lah. Yang kedua, kajian yang dibuat oleh Rahmat bin Abdullah pada tahun 2012 hingga 2013, yang bertajuk mengkaji tahap kefahaman dan pelaksanaan ibadat solat 5 waktu di kalangan pelajar di Kolej Komuniti Selanda. Hasil dapatannya mendapati tahap pelaksanaan solat mereka, pelajar-pelajar tersebut adalah pada tahap yang sederhana. Yang seterusnya kajian daripada Syarifah Nur binti Abu pada tahun 2012. Beliau telah membuat kajian bertajuk pengamalan solat fardu dalam kalangan pelajar di Politeknik Kuching, Sarawak. Hasil dapatannya kurang memuaskan lah. Pelajar ada ilmu pengetahuan yang baik dalam hal ibadah berkaitan agama, cuma untuk pengamalan solat fardu kurang memuaskan. Jadi antara kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini ialah para pensyarah ataupun pihak pengurusan di Politeknik merangka program-program khas untuk pelajar-pelajar tersebut lah. Yang seterusnya ialah Nurliana binti Sulong. Beliau telah membuat kajian pada tahun 2006 yang bertajuk kajian tahap pengamalan pelajar terhadap tanggungjawab solat. So hasil kajian tahap pengamalan solat adalah rendahlah di kalangan pelajar. Jadi kaedah yang
yang boleh digunakan lah untuk pelajar-pelajar tersebut ialah maksudnya bukan pihak yang bertanggungjawab, bukan hanya pihak di sekolah lah ataupun pihak pengurusan di setengah institusi, tapi ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang penting lah kat rumah untuk memberi penekanan terhadap tanggungjawab solat dan penekanan agama lah terhadap anak-anak mereka di rumah. So semuanya bermula di rumah jugalah. Kemudian yang untuk di pihak kita di institusi pendidikan ni, kita akan membantulah lagi untuk memantapkan ibadah mereka. Okay. So kepentingan kajian ni ialah kita nak memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan menjaga solat, supaya secara tidak langsung pelajar bukan saja cemerlang dari segi akademik, dia seimbanglah dunia dan akhirat. Okay. So untuk yang seterusnya saya pas kepada Cik Siti Khairul untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih Pak Asnida. Baik, untuk metodologi kajian ini, kami penyelidik menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan secara tinjauan dan temubual. Ini bersesuaian dengan kaedah yang dicadangkan oleh CUA pada 2006. Pengumpulan data dilaksanakan secara tinjauan dan temubual sesuai digunakan terutama dalam bidang sains sosial. Jadi di Kolej Sains Pekan, kami mempunyai lebih kurang dalam 46 orang pelajar pada tahun 2016. Dan untuk melengkapkan kaji sendiri ini, kami telah berjaya mengumpulkan lebih kurang 44 responden di kalangan pelajar Kolej Komunikasi. Okey, mari kita tengok pula hasil daripada kajian yang telah kami dapat, analisanya. Okey, daripada 44 responden kita boleh pecahkan. Lelaki seramai 31 orang pelajar, membawa kepada 70% daripada data ni lah. Kemudian pelajar perempuan seramai 13 orang, membawa kepada 29.54%. Jadi jumlahnya 100%. Okey, seterusnya Puan Sida. Okey, seterusnya kita tengok pula faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan solat fardu di kalangan pelajar Kolej Komputer. Jadi faktor yang pertama, sikap pelajar. Jadi sikap pelajar, bilangan pelajar seramai 32 orang, jadi 72.7. Jadi kita boleh nampak dekat sini hasil bahawasanya pelajar tu sendiri perlu ada sikap, datang daripada sikap dia sendiri untuk dia menunaikan solat fardu itu. Kemudian diikuti dengan keluarga 81.8, tapi yang paling tinggi adalah guru atau pensyarah. Ramai 41 orang pelajar bersetuju bahawa pensyarah dan guru mempengaruhi pelaksanaan solat fardu pelajar. Kerana kami di Kolej Komputer Sains menjalankan aktiviti Smart Circle solat. Maksudnya setiap minggu kita akan jumpa dengan pelajar dan akan memantau sama ada pelajar ini melaksanakan solat ataupun tidak. Jadi jika pelajar tidak melaksanakan solat, maka kita akan bimbing pelajar, ajar mereka cara untuk solat, ambil wuduk, ya. Dan jika beruntung, kita sama-sama solat berjemaah waktu solat zuhur dan asar. Jadi melalui pemantauan begini, pelajar rasa pelaksanaan solat tu penting dan mereka buat. Itu hasil dapatan kami lah. Okey, seterusnya Pak Sida. Baik, perbincangan dan cadangan. Okay, pertama, hasil dapatan menunjukkan faktor guru atau pensyarah. Kemudian diikuti oleh faktor keluarga dan faktor sikap pelajar memainkan peranan penting dalam pelaksanaan solat fardu pelajar. Jadi keluarga pun nampak gayanya memainkan peranan juga di rumah. Jadi penting bagi ibu dan ayah serta adik-beradik sama-sama memantau dan membimbing belia terutamanya dalam menjalankan ataupun melaksanakan solat fardu lah. Kedua, perubahan sikap pelajar perlu ditambah baik. Ketiga, guru atau pensyarah juga menjadi mentor yang baik untuk pentarbiahan pelajar ke arah yang lebih baik. Ya, jadi seperti kami di Kolej Pekan, aktiviti Smart Circle Solat itu amat-amat membantulah dalam memantau pelajar
dan pelajar pun sebenarnya suka aktiviti tersebut. Dan insya-Allah kami akan teruskanlah untuk tahun-tahun yang akan datang. Program-program yang mengarah kepada pembinaan jati diri pelajar amat perlu bagi memastikan khasiat pelajar dalam keadaan baik dan mereka sentiasa menjadi insan yang tawaduk lah, insya-Allah kan. Itulah harapan kita sebenarnya. Kesimpulannya, kajian ini menjadi titik tolak untuk pensyarah mengadakan program-program kerohanian yang memfokuskan pembinaan khasiat dan sikap pelajar. Program ini juga, kajian kami ini pun sebenarnya memberi kesedaran kepada pelajar tentang ciri-ciri kecemerlangan bukan hanya pada sudut akademik dan kerjaya sahaja, malah kecemerlangan khasiat juga perlu dititik beratkan. Ini bagi mengelakkan anak-anak didik kami ini terjerumus dalam lembah maksiat, lembah yang tak baik. Itulah harapan kita sebenarnya. Jadi bermula dengan khasiat diri yang baik, akhlak yang baik, insya-Allah kita akan melahirkan insan yang baik, insan yang bebas daripada jenayah, contohnya bebas daripada rasuah. InsyaAllah itulah kita harapkan. Baik, itu saja perbincangan kami pada hari ini tentang kajian faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan solat fardu pelajar di kalangan kolej pendidikan. Terima kasih.